Assalamualaikum semua, apa khabar? Kembali bersama teman Amir Sufi di dalam orang kata di sebalik tabir hashtag kalau tiba siang ni, iaitu cerita-cerita berkaitan dengan details dan juga vlog di sebalik tabir semasa kami membuat filem pendek kalau tiba siang ni, arahan teman Amir Sufi BFD. Jadi sikit sebanyak teman akan terangkan detail dia supaya kamu faham sebelum cerita tu keluar. InsyaAllah cerita tu akan keluar esok pada hari Selasa 25 Julai 2023 9 malam di YouTube channel teman Amir Sufi secara tayangan perdana lah. Jadi jom kamu dengar apa yang teman nak labun hari ni. Bukan labun, nipu lah, labun benar berkaitan dengan display tabir, cerita display tabir, detail tentang kali tiba siang ni, dan juga ada sedikit vlog sebalik tabir semasa pembikin filem ini. Jom dengarkan. Okey, kembali bersama teman Amir Sufi lah. Okey, jadi hari ni teman dah siapkan list ya. Ada 8 list supaya orang kata apa yang teman nak khabar pada audien dan teman lebih teratur dan lebih orang kata jelas apa yang teman nak ceritakan dalam filem pendek iaitu Kalau Tiba Siang Hening. Okey, dalam Kalau Tiba Siang Hening ni, apa yang teman nak khabar dulu adalah berkaitan dengan jalan cerita dia. So, jalan cerita dia kali ni adalah sangat-sangat orang kata berbeza sedikit. Mungkin orang kata adalah dalam 100% tu dalam 60% orang itu ada perbezaan. 60% ni dia bukan, dia 90% tinggi lagi dia punya perbezaan. Sangat-sangat lain lah. Okey, jalan cerita dia adalah mengisahkan kemisterian dan kehilangan. Kemisterian, kehilangan dan kematian. Dia 3K tu K. Kemisterian, kehilangan dan kematian. Penduduk kampung apabila siang menjelma di sebuah kebun yang sering dilalui penduduk kampung untuk bekerja sebagai penolong getah. Terjadinya kehilangan orang kampung yang bekerja di situ. Kedatangan tidak diundang. Inspektor Turap secara rahsia diketahui oleh Gerakan 06. Inspektor Turap perlu menyelesaikan kes ini dengan mencari punca sebenar yang terjadi. Berjayakah Inspektor Turap menyelesaikan kes ini? Siapakah Gerakan 06? Itu dia jalan cerita dia. Pasal apa teman tulis? Teman tak apa? Pasal dia teman nak bagi secara detail kepada kamu semua. Kalau teman bagi tahu apa yang teman faham, risau kamu yang tak faham. Itulah ya. Dia mengisahkan kemisterian, kehilangan dan kematian, sama lah tu ya. Hilang mati. Seorang penduduk kampung, dia bermula dengan seorang penduduk kampung, seorang pekerja yang bekerja di kebun, sebuah kebun. Kemudian hilang tiba-tiba dan hilang tiba-tiba dan mati secara tiba-tiba apabila siang menjelma. Dia siang, jadi siang, dia tak jadi malam, dia siang. Tiap kali siang je benda tu jadi, tapi tak kerap sangat lah siang menjelma. Jadi orang kata benda itu orang kata sangat-sangat orang kata misteri. Dia misteri. Kemudian kedatangan Inspektor Turap. Inspektor Turap ini watak utama. Siap-siap watak utama dia datang secara tidak diundang. Dia tak ada orang jemput dia ke untuk selesaikan kes ni, tak ada. Dia datang tiba-tiba untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan secara bersendirian. Orang kata secret agent, ejen rahsia, untuk menyelesaikan masalah ini dan mencari di mana punca sebenarnya terjadi, apa puncanya terjadi. Dan kedatangan Inspektor Turap ni pula diketahui oleh Gerakan 06 ni, sebuah kumpulan yang orang kata saya tak boleh nak reveal lah risau kamu orang, malas dah tahu dah. Dia Gerakan 06 ni, kedatangan Inspektor Turap ni diketahui oleh Gerakan 06. Dan Gerakan 06 ni orang kata dah tahu Inspektor Turap ni datang. Tu yang kata apa Gerakan 06 ni, siapa dia pula ni, itu kau boleh tengok. Kemudian berjayakah Inspektor Turap ni menyelesaikan masalah kehilangan, kemisterian tu tadi dan kematian tu kan? Dan siapa pula Gerakan 06 ni? Itu dia yang berbeza kali ni. Itu jalan cerita dia, sinopsis dia lah ya. Yang orang kata untuk cerita ni, teman ada letak di description official trailer yang baru keluar pukul 9 pagi tadi secara premier. Jadi kamu boleh pergi tengok sekarang di YouTube channel ni. Okey, itu untuk jalan cerita. Jalan cerita sedikit sebanyak apa bendanya. Orang Perak kata apa bendanya. Apa bendanya Kalau Tiba Siang Hening ni. Yang orang kata dia punya ni lah ceritanya tentang apa. Okey.
tentang jalan cerita dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita pergi pula kepada jurnal cerita ni. Okey, jurnal cerita ni adalah komedi action. Komedi action. Pasal apa teman pilih komedi? Pasal teman terlalu rasi sangat dengan komedi ni ya. Pasal tak boleh nak lari. So kalau teman buat serius sekarang, dia tak jadi serius, dia tetap ada komedi, tetap ada lawak-lawaknya. Tak kira lawak bodoh ke, lawak pandai ke, lawak bijak ke, lawak orang atas-atasan ke, tapi tetap ada lawak. Jadi kerana ni teman teruskan komedi tu juga, sambil digantikan bukan seram tetapi komedi action. Komedi action. Jadi untuk filem pendek Kala Tiba Siang Hening ini adalah filem kedua arahan teman selepas Budak Ligat. Budak Ligat adalah filem pertama arahan teman yang menggunakan genre action. Jadi yang ini adalah yang kedua. Jadi insya-Allah ini adalah boleh teman bagi jaminan lebih baik daripada Budak Ligat yang dah lama teman buat itu sejak 2021. Ini yang kedua action punya. Fighting dan sebagainya. Bagi ada more aksi sikit. Jadi itu untuk orang kata jurnal dan juga cerita ni teman buat adalah untuk hiburan seisi keluarga ya. Bukannya kita tengok ni serius, mencari kali ni, mencari apa bendanya sini, cerita tentang apa di sebaliknya ya. Ini tak ada. Kali ni teman buat seperti mana yang cerita baru dia keluar di panggung tu, cerita Dato' Awi, cerita Su'on ya. Cerita ni kita tengok berhibur, lawak dan sebagainya. Itu je. Kali ni cerita ni memang betul-betul teman buat itu. Tak ada orang kata nak perli sesiapa ke. Tak ada. Kalau ada pun sedikit lah. Perli tu ada sikit, tak banyak. Tapi tak adalah sangat. Orang kata lebih untuk hiburan seisi keluarga, untuk orang tengok, untuk lawak kan. Macam kali ni lawak-lawaknya tu adalah daripada segi skrip dan juga memek muka. Itu yang lawak yang dalam Kala Tiba Siang Hening ni lah, yang teman boleh reveal ya. Okey, itu untuk jurnal Kala Tiba Siang Hening. Jurnal dia apa, dan juga ini adalah sebuah cerita hiburan sisi keluarga. Susah benar. Tidak ada orang kata serius dan sebagainya. Jangan kamu pergi kaji pula. Memang untuk hiburan je. Tengok lawak, tengok gitu-gitu, cun. Itu teman dah. Suka benar dah. Okey, dan seterusnya adalah maksud BFD. Jadi kalau kamu tengok dekat poster dan juga di dalam description ataupun sebagainya yang teman letakkan kali ni ya, ada tulis dari pengarah Amir Sufi BFD. Jadi dan poster rasmi pun ada tulis BFD juga, Amir Sufi BFD. So teman nak terangkan di sini maksud BFD itu apa dia. Jadi maksud BFD itu adalah yang teman buat sendiri, teman tubuhkan sendiri, adalah yang bermaksud bukan film director ya, bukan film director. So kalau teman nak tukar NFD pun boleh, not film director, tapi dah macam nama Akademik Bola Sepak NFDP. Ya. Jadi teman bubuh lah, nampak kemelayuan yang sikit ya, nampak Melayu sikit, jadilah bubuh lah BFD, bukan film director. Sebab apa kamu bukannya pengarah filem pun. Kenapa kamu nak buat gitu-gitu kan? Kenapa kamu nak buat gitu-gitu? Kamu bukan pengarah pun, tak payah buat pun tak apa. Jadi kenapa teman buat macam tu? Macam teman nak gabar teman buat filem pendek. Jadi kalau bahasa orang putihnya short film. Dengar tak? Short film apabila berkisarkan filem. Tetap filem. Walaupun bukan filem-filem besar yang bermain di panggung ataupun sebagainya. This is you pegang title filem tu. Title filem tu pegang, walaupun pendek. Filem pendek, short film nak hantar kat YouTube je. But you kena serius nak buat benda tu. But you kena serius nak buat benda tu, you kena teratur, kena. Sebab kita nak bagi orang tengok hasil karya kita. Jadi kita tak perlulah orang kata cakap alah buat ini, untuk ini je pun. Bukannya besar-besar pun. This is bukan sebab tu. This is you buat filem. Walaupun pendek, filem pendek, short film, tetap filem. Jadi kali ni teman memang tubuhkan sendiri BFD tu sebab teman bukanlah orang industri. Teman tak masuk industri mana-mana pun lagi, tak ada kelulusan pun dalam industri, dan juga tak masuk sebagai orang seni pun. Teman bukan orang kata orang seni yang betul-betul buat untuk filem dan sebagainya. Jadi itu sebab teman buat dari pengarah
Amir Sufi BFD. Jadi lepas ni kalau kamu nampak BFD lagi apa sebagainya, BFD itu bermaksud bukan film director. Dia bukanlah, tak ada kena-mena dengan FDAM kan, film director Station Malaysia, tak ada kena-mena. Ini teman buat secara sendiri untuk menyedarkan teman sendiri, sebab teman bukanlah orang sini, bukan dah termasuk dalam industri, tak masuk pun. Jadi teman itu sebab teman buat dari pengarah Amir Sufi, bukan film director. Okay, kamu boleh faham lah tu. Okay, itu saja untuk yang BFD. Seterusnya gabungan pelakon. Okay, untuk pengetahuan kamu, kali ni hasrat teman tercapai sungguh. Daripada zombie yang tu teman nak menggabungkan, masih lagi tak dapat untuk teman menggabung anime ni. Jadi kali ni alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, masa pelakon dan juga alhamdulillah persetujuan Dema untuk bekerja sama dengan teman kembali dan juga sedia ada berjaya sedikit sebanyak untuk filem Kala Tiba Siang ni. Jadi kali ni gabungan pelakonnya alhamdulillah banyak, lebih daripada 2, lebih daripada 3. This is 5 ke 6 orang yang berlakon. So banyak. Jadi sebelum ni teman paling sikit teman 2 orang je. Kali ni dah 5-4 orang alhamdulillah untuk Kala Tiba Siang ni. Lebih banyak komitmen yang dapat diberikan oleh Dema. Teman tercapai hasrat untuk menggabungkan Muzaimin, Haris Hafiz dan juga M. Hanifah. M. Hanifah ni CS Fit tu sebagai pelakon pembantu, tapi dia sangat memainkan kerjanya juga baik. Jadi teman nak menggabungkan 3 orang ni sangat. Hanifah sebagai pelakon yang baru, 2 ini sebagai pelakon yang lama. Muzaimin masih bersama, dan Haris lama teman tak dapat komit dengan Haris sejak Datuk Lela mati dalam kekufuran itu, yang last 10 bulan yang lalu. Haris tak pernah berlakon lepas itu. Jadi kali ni dia kembali. Teman di sini mengambil kesempatan untuk mewakili dia. Kalau dalam filem Kala Tiba Siang ni kurang dia pada koma, teman minta maaf kerana mungkin dia dah lama. So dia nak untuk komit balik tu perlukan sedikit masa lah. Jadi itu sajalah. Kalau kau nampak dia tak okey sangat lah, tapi bagi teman alhamdulillah dia bagi komit yang terbaik untuk Kala Tiba Siang ni Haris ni. Penampilan khas Haris Hafiz, gabungan semula dengan Muzaimin, dan gabungan pelakon baru seperti Hanifah, dan juga bantuan daripada CS Fit. Terima kasih alhamdulillah. Kali ni gabungan baru, gabungan pelakon baru dan lama. Jadi benda itu yang teman nak, hasrat teman sebelum ni nak sangat nak menang. Alhamdulillah dalam Kala Tiba Siang ni kita plan dan sebagainya, benda itu menjadi alhamdulillah. Jadi InsyaAllah benda tu mungkin akan berterusan lagi jika kita dapat lagi persetujuan dan sebagainya untuk cantumkan demo ni kan. Untuk sekarang ni pun Muzaimin adalah pelakon yang pertama, yang tertinggi penampilan dalam setiap filem arahan bawah teman ni, paling banyak. Kemudian yang kedua adalah Haris, dan juga yang ketiga Hanifah ni pun banyak. Hanifah ni dia setakat sekarang ni dah 4-5 dah masuk Kala Tiba Siang ni, dah 5 rasanya. Dah 5 dah dia berlakon bawah arahan teman, berlakon dengan teman. Jadi alhamdulillah dia banyak improvement juga. Dia dah tahu dah gini. Dan kali ni pertama kali dia bergabung dengan orang lain pula, bukan lagi dengan teman sebagai orang kata lebih untuk lead dia. Kali ni Haris Hafiz, penampilan khas Haris Hafiz ni yang banyak lead dia kali ni. Itu yang berbezanya. Dan kali ni teman bukan seperti teman sebelum ini. Watak-watak teman seperti sebelum ini begini pakai kasut kulit dan sebagainya. Kali ni tidak, lain benar. Kali ni itu lebih more kepada Muzaimin ni sendiri. Untuk kekemasan dan sebagainya, itu teman bagi kepada dia kali ni. Watak dia yang berbeza-beza. Okay, itu untuk orang kata gabungan pelakon. Kemudiannya fighting scene Creed. Fighting scene kali ni adalah berbeza daripada macam teman bagi tahu tadi, Budak Ligat dulu tahun 2021 ke 2020 dulu. Berbeza kali ini, sangat lain. Fighting scene boleh teman jamin lama sedikit daripada dulu. Dan juga fighting scene ini membabitkan Haris, Amin dan teman sendiri. Jadi korang kena tengok tu, kan, siapa jahat siapa baik, korang kena tengok lah. Teman tak boleh nak reveal lah, jadi benda tu tak seronok lah. Itu yang korang kena tengok. Fighting scene nampak real, laju, tak ada slow macam dulu, jatuh layar, lambat nak bangun, tak ada. Kali ni lebih cepat sikit. Orang kata bukanlah kata sekarang ni lebih tahu, sekarang ni lebih okey. Cukup lebih okey je kan. Teman takkan lebih tahu ke apa ke, lebih okey. Sebab yalah, kita teman sering melihat filem-filem aksi, bagaimana pemikiran Dema untuk buat filem aksi seperti Mat Kilau daripada
Iskandar Samsul Yusof. Bagaimana dia buat filem aksi, bagaimana fighting scene-nya yang laju, fighting scene-nya yang kemas. Jadi teman ambil sumber inspiration daripada Iskandar Samsul Yusof untuk teman adapt dalam filem pendek Kalau Tiba Siang Hening ni. Itu untuk fighting scene great. Dan kemudiannya OST. Dalam buat kali pertamanya dalam filem pendek teman adalah OST, lagu kali ini adalah lagu Hakikat Sebuah Cinta daripada arwah Salim Iklim. Jadi bukan kita menggunakan suara arwah Salim Iklim, so kita tak nak ada copyright tu, so kita gunakan suara sendiri daripada M. Amir. Okay, suara kita nyanyikan sendiri menggunakan orang kata recording karaoke. So kalau kau nampak kurang sikit itu, itulah recording karaoke. Kita tak dapat nak recording seperti filem. Macam teman kabar lah, kita bukan buat filem, so kita buat recording filem karaoke. Tapi alhamdulillah benda tu okey. Nampak still dengar jelas, cuma ada kurang-kurang tu ada lah. Kali ni OST pertama daripada kami, Steam dan daripada teman sendiri. Jadi teman buat kali ni filem teman, filem pendek Kalau Tiba Siang Hening ni ada orang kata vlog nyanyian, orang kata kan, vlog nyanyian, video klip. Video klip sebenarnya, video klip nyanyian di dalam beberapa scene di dalam Kalau Tiba Siang Hening ni. Itu yang berbezanya, itu yang kau kena tengok kan. Lawak lah, ada sisi yang lawak, yang kau kena tengok. OST pertama nyanyian daripada kami, menggunakan lagu Hakikat Sebuah Cinta daripada arwah Salim. Kemudian adalah orang kata lagu-lagu yang digunakan kali ini. Okay, lagu-lagu untuk yang digunakan dalam filem pendek Kalau Tiba Siang Hening ini adalah orang kata lebih more tu orang kata tahun 60-an. So lagu-lagu yang digunakan seperti lagu Jeffrey Dean, Kenanganku, lagu arwah M. Sharif, lagu Pujaan Hati, dan juga lagu daripada legenda Ingin Bersua daripada Datuk DJ Dave. Jadi lagu-lagu ini bukan sengaja teman masukkan. Lagu itu memang orang kata kena meno lah dengan cerita ini, dengan scene-scene tu kena. Jadi teman masukkan benda tu, orang kata lebih kalau audien yang lama-lama tengok, otak-otak tengok kan, teringat lagu ni masa muda-muda dulu, lagu macam lagu Datuk DJ Dave, lagu arwah M. Sharif, lagu Kenanganku daripada Datuk Jeffrey Dean juga. Benda ini orang kata lebih mengenangkan. Sebab sekarang ni memang betul untuk generasi sekarang memang kurang buat lagu-lagu macam ni. Tapi memang teman yang ni adalah generasi 2000, tapi teman bukan macam orang lain lah. Teman bukan macam orang lain. Apa yang teman boleh khabar, teman memang sangat-sangat minat, memang makan dengan lagu-lagu lama ni sejak teman kecil. Sekarang pendedahan daripada bawahan tu, daripada pihak keluarga, daripada orang kata saudara mara, memang kami mau tu lagu-lagu begini. Jadi teman boleh orang kata memang makan start lagu daripada arwah Allahyarham Tan Sri Ramli dan Saloma sampai ke lagu sekarang pun teman memang makan. Cuma lagu sekarang teman kurang sikit. Bukan makan tu, bukan, macam tahulah sikit. Teman tahulah sikit, boleh lah. Untuk memang kau menengok kalau filem-filem sekarang memang kurang benda-benda tu. Tapi bagi teman-teman mau ke situ. Orang kurang ke situ sekarang ni, tapi teman mau ke situ sebab teman tahu sedikit sebanyak lagu-lagu yang nak dimasukkan dan sebagainya. Teman kadang-kadang karaoke pun teman nyanyi juga Jadi teman masukkan lagu-lagu itu. Memang sedap didengari dan sebagainya. Dan untuk audien yang lama-lama ni, kalau kau tengok, sedap lagu ni kan. Lagu dulu-dulu orang kata kan. Nama saja teman adalah generasi terkini, tapi teman still memang makan dengan lagu-lagu yang lama ni. Memang teman minat penuh untuk lagu-lagu yang digunakan kali ni. Itulah dia. Dan untuk seterusnya ada lokasi. Lokasi penggambaran kali ini seperti biasa di Kampung Lintang inilah. Dan juga set-set yang dibuat pun di sini. Tempat yang sama, kita tak pergi jauh sebab tempat-tempat yang nak digunakan tu memang di sini ada. Dan kita gunakan balik tempat-tempat lama tu untuk orang kata dapat vibe yang lama, sebab pelakon pun penampilan khas kembali Haris. So nak dapatkan feel, nak dapatkan vibe atmosphere lama tu, kita perlukan tempat-tempat lama itu. Yang tempat orang kata menguatkan kita dahulu, bagaimana kita bermula daripada mula dulu kita sampai sekarang. Itulah dia. Dan kita buat set prop kedai dan juga sebagainya. Itu untuk lokasi. Untuk prop, ialah untuk prop pula macam kita buat macam teman kabar tadi, kita buat payung dan sebagainya, buat set kedai, kita buat orang
orang kata motor pun ada kita gunakan untuk prop. Kita gunakan orang kata speaker untuk nampakkan orang kata nampak bunyi lagu yang sebenar. Banyak juga prop kali ni dengan topi-topi macam ni, baju. Especially kali ni banyak orang tegur baju sama je, macam M Hanifah orang pakai baju sama je, baju konen dia. Okey, kali ni kita tukar. Hampir 1% kita tukar penampilan Hanifah ni. 100% kita tukar. Bertopi, berkacamata hitam dan juga berseluar hitam, baju hitam. Dulu baju kuning dah jadi kan. Kali ni tukar dah. Pasal kamu minta teman, tunaikanlah. Jadi seterusnya adalah yang terakhir adalah harapan. Okey, harapan teman untuk filem pendek Kalau Tiba Siang Hening ni apa yang teman harapkan adalah kamu hibur. Mudah. Kamu terhibur, teman dah senang hati. Itu je. Kan? Tak perlu nak faham ke apa benda ceritanya. Bagi teman cukup kamu terhibur, datang pula macam tengok orang panggung pula kawan kan. Kamu tekan link, tengok, terhibur, gelak lawak sikit dan habis. Itu je. Teman harap kami itu je kali ni. Tak ada pun nak harapkan view beribu-ribu ke, tak ada lah. Sebab teman bukan orang seni, bukan orang industri. Teman seorang BFD, seorang BFD yang orang kata sekecil inilah masuk ke dalam bidang YouTube ni untuk berhibur. Jadi untuk Kalau Tiba Siang Hening ni yang teman buat, memang teman cakap siap adalah filem hiburan. Hiburan semata-mata. Tak ada nak serius, tak ada nak bercerita tentang apa benda orang kata nak orang faham sangat, tak ada. Ni untuk semata-mata untuk hiburan seisi keluarga. Tak kira, tak ada 18 under 18 ke, tak ada. Itu sahaja. Jadi korang boleh tengok nanti pada 25 bulan Julai 2023 9 malam hari Selasa, esok lah secara tayangan perdana di YouTube channel teman Amir Sufi, iaitu #Kalau Tiba Siang Hening. Jadi korang boleh tengok. Selepas ini adalah sedikit video pembikinan kami semasa membikin filem pendek Kalau Tiba Siang Hening ni. Okay, jadi banyak orang rakam macam Haris ni pun ada rakam juga. Jadi teman masukkanlah untuk diletakkan sebagai di sebalik tabir. Jadi korang jangan lupa esok Kalau Tiba Siang Hening. Bye. Assalamualaikum. Layan dulu video klip sebelah ni di sebalik tabir, okey? Bye. Ciao. Assalamualaikum korang. Tengok ready and action. Shot. Okay. Jangan lupa tengok cerita ni. Kamu jangan lupa tengok lah. Haris kembali. Siapa yang minta Haris tu ni, handphone dia ni, dia kembali kali ni. Ada orang BN lagi. Dia kembali. Kamu kena tengok.